Contoh-contoh perutusan Nabi SAW dalam memberi rahmat kepada seluruh alam. Kan, kalau kita tengok tadi contoh Al-Fadhil Ustaz Rizal pun dah masuk sikit dah tadi. Berkaitan dengan bayi tadi, berkaitan dengan Arab Badui tadi, dakwah Nabi SAW, juga binatang. Saya ingat doktor akan sambung lagi. Maksudnya berkaitan ni nak bagi kita jelas tuan, supaya nampaknya rahmat kepada seluruh alam tadi, sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Muhammad Rizal, maksudnya bukan sekadar kepada manusia, tapi kepada seluruh alam, termasuklah makhluk-makhluk yang lain yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi saya persilakan, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, Allah rezekikan untuk dapat hadir dan berjumpa dengan tuan-tuan, puan-puan pada pagi yang mulia ini. Jadi alhamdulillah, di negeri Perlis ini subur dengan majlis ilmu yang jaranglah kalau forum dibuat pada pagi, waktu pagi. Tetapi ini kita memang penuhkan aktiviti-aktiviti majlis ilmu ini, mudah-mudahan ia menjadi salah satu pintu untuk kita masuk syurga. Jadi syurga ni banyak pintu, jadi mudah-mudahan dengan kita menghadirkan majlis ilmu, mudah-mudahan ia menjadi salah satu pintu untuk kita masuk syurga. Baik, berkenaan dengan persoalan daripada moderator tadi, berkenaan dengan rahmah Nabi itu sebagai rahmatul lil alamin, dan banyak telah dikupas oleh Ustaz Rizal tadi. Cuma mungkin saya ni bolehlah tambah perasa sikit. Kalau dalam masakan kita tu ada macam-macam perasa, jadi bolehlah tambah-tambah sikit, sebab apa yang dikata tadi dah melengkapi. Baik, apabila kita membicarakan Nabi SAW, sebagaimana yang Nabi sebut, innama ba'athani rahmatul lil alamin, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad, sesungguhnya aku telah diutuskan untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam, dan banyak disebut dalam ayat Al-Quran. Jadi antara perkara yang diutuskan Nabi ini, tujuannya adalah untuk membebaskan manusia ini daripada syirik, daripada kesyirikan. Itu di antara tujuan antara yang besar. Kita tahu bahawa rahmah ini dengan maksud, apabila para ulama mufassir bila bagi tahu makna rahmah ni dengan makna rezeki, dengan makna kelembutan, dengan makna syurga, nikmat dan sebagainya, itu adalah rahmah. Jadi Nabi ini datang membebaskan kita ini daripada kesyirikan. Kesyirikan. Jadi syirik ini, kalau kita dalam bahasa mudahnya, kalau kita ni ada kita nak buat syarikat, jadi kita adalah syarikat ni kita susah nak buat seorang. Dia mesti kena ada modal yang besar. Jadi kita buat syarikat, kita buat sekutu kita, rakan kongsi kita. Jadi ada beberapa orang A, B, C, D kumpul modal buat syarikat. Jadi kita jadi rakan sekutu untuk menghidupkan syarikat. Jadi lebih kurang sama dalam konsep syirik tadi, yang mana Nabi diutuskan untuk membebaskan manusia ini daripada syirik, menyengutukan Allah, sekutukan Allah. Makna bila kita nak beribadat ini, kita nak menyembah Allah ni, kita ada juga kita letakkan benda-benda tertentu ataupun makhluk ke dan sebagainya menjadi sekutu bagi Allah. Sebab itu Arab Jahiliyah, Arab musyrikin, dia beriman dengan rububiyah, dengan dia tahu bahawa Allah itu adalah yang menciptakan alam. Tetapi soal ibadat dia tak mau ikut.
Jadi dengan sebab itu amat penting bagi kita untuk membebaskan diri kita ini dengan apa segala kesyirikan yang ada, yang menjadi tunjang kepada diutuskan Nabi SAW. Sebab itu dalam Quran sebut la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a. Tidak diampunkan bagi mereka yang mensyirikkan Allah sedikit. Maknanya tidak diampunkan bagi mereka yang melakukan syirik kepada Allah. Jadi itu di antara rahmahnya Nabi diturunkan kepada kita. Jadi kalau kita lihat di sepadan kita lah, negara-negara yang bukannya yang didominasi oleh Islam, bagaimana mereka kalau dari sudut makanan lah, kan makan ni macam-macam lah mereka makan. Sampai kan ada yang kata COVID ni pun disebabkan makan benda-benda yang pelik tu lah. Makan ular, makan katak, makan benda-benda yang kotor. Jadi dengan sebab itu rahmah Nabi ni datang bagi kat kita panduan syariah juga. Bagi panduan syariah dengan membebaskan kita daripada kesyirikan dan juga dalam masa yang sama memberi panduan dalam syariah. Jadi apabila kita membicarakan berkenaan dengan rahmah, adanya toleransi, adanya kasih sayang, dan dalam masa yang sama Nabi itu tegas. Nabi itu tegas. Kalau kita soal dari sudut toleransi, Nabi itu banyak. Apa yang telah disebutkan oleh panel yang pertama banyak. Nabi ini apabila bertaamul dengan manusia, bertaamul dengan Nabi itu dia berperanan dengan banyak peranan. Selaku ketua keluarga, selaku sahabat, selaku pemimpin, selaku apa lagi, banyak. Dan Nabi ini menjadi teladan yang amat baik kepada apa yang dia menjadi tanggungjawab tersebut, peranan yang ditanggungjawab. Jadi sebab itu apabila kita jadilah apa pun, majikan ke, pekerja ke dan sebagainya, maka Nabi telah menunjukkan tauladan yang amat baik. Dan demikian juga kadang-kala kita fokus kepada manusia, tetapi kadang-kala kita tidak fokus kepada rahmah kepada haiwan, rahmah kepada alam. Sebagaimana dalam banyak daripada hadis Nabi SAW, apabila Nabi menyebutkan berkenaan dengan seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka, sebab apa? Sebab dia mengurung kucing tanpa memberikannya makan. Apa lagi? Berkenaan dengan apabila menyembelih binatang itu, maka nak sembelih mesti kena asah dulu pisau. Nak kata betapa rahmahnya Nabi kepada binatang. Tapi sekarang ni kita ni macam-macam lah. Jumpa kucing kita sepak. Sampaikan kalau di laut pula macam mana? Kita dekat dengan laut, ramai daripada nelayan dan sebagainya, yang kadang-kadang membuat perkara yang merosakkan. Buat apa? Pasang bom. Yang bom letak dekat ni ataupun elektrik yang mematikan banyak ikan. Dia nak ikan yang besar-besar saja, tetapi yang mati sekali yang kecil, yang sederhana dan sebagainya. Sebab itu apabila Nabi menyebutkan apabila seorang penzina daripada Bani Israel diampunkan dosanya, sebab apa? Sebab dia memberi minum anjing ketika di padang pasir. Dan kemudian berkenaan dengan alam, contoh kepada Nabi SAW, dia memberi rahmah kepada alam.
Sebab itu Nabi menyebut Allah, kita kena hati-hati dengan al-la'anan. Ada dua laknat. Apa dia? Salah satunya man yatakhalla fi tariqin nas au dhillihi wa dhillihi, yang membuang kotoran najis di jalanan dan atau di tempat pelindungan manusia. Dengan sebab apa? Sebab perkara tersebut dia akan merosakkan. Jadi dengan sebab itu kalau kita lihat hari ini, kita memang jaga kita punya ibadat kita, bersih tempat ibadat kita, tetapi apabila kita dekat luar, kita tak meniru apa teladan daripada Nabi, kita buang sampah di merata tempat, buang sampah di laut, sehingga kan binatang-binatang tu pun tak boleh nak beza lah, makanan ke plastik kan, had ni makanan ke plastik. Dan demikian juga Nabi ini, baginda ini memberi rahmah kepada non-Muslim. Itu banyaklah contoh. Di antara contohnya apabila Asma, ibu dia yang masih lagi non-Muslim, yang masih lagi kafir. Jadi Nabi nasihatkan kepada Asma agar menghormatinya sebagai ibu. Dan demikian juga Nabi menziarahi pakciknya Abu Talib yang sakit dan sebagainya. Jadi nak kata bahawa di sana adanya rahmah dengan kasih sayang, dan adanya masa Nabi rahmah dengan ketegasan. Jadi kita nak apply rahmah ketegasan ni macam mana? Tak bolehlah semua benda kita nak kasih sayang. Tak bolehlah semuanya nak toleransi, sehingga apa yang mungkar kita nak toleransi, apa sahaja yang menyalahi syariat ataupun menyalahi syiar Islam, kita nak toleransi. Jadi itu insya-Allah kita akan sambung pada round yang kedua. Saya serah balik kepada moderator.